Hai murid-murid, dalam video ini cikgu akan bimbing kamu untuk menyelesaikan soalan-soalan masa dan waktu di muka surat 133 buku teks matematika tahun 5. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid ingin lihat video-video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan nombor 1, iaitu tukar jam kepada minit. Okey, sebelum kita selesaikan soalan-soalan ini, murid-murid kena tahu beberapa perkara asas, iaitu 1 jam sama dengan 60 minit. 1/2 jam sama dengan 30 minit. 1/4 jam sama dengan 15 minit. Okey. 3/4 jam sama dengan 45 minit. Okey, 1 jam sama dengan 60 minit. 1/2 jam ataupun setengah jam sama dengan 30 minit. Setengah jam bermaksud separuh daripada 60. Separuh daripada 60 adalah 30 minit. Seterusnya, 1/4 jam ataupun suku jam sama dengan 15 minit. Seterusnya, 3/4 jam ataupun 3 suku jam sama dengan 45 minit. Seterusnya, okay, untuk menukar jam kepada minit, darab dengan 60. Seterusnya, minit kepada jam bahagi dengan 60. Okey, kita darab dengan 60 bahagi dengan 60 sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Okey, satu ni nombor kecil jadi nombor besar, iaitu jam tukar kepada minit. Satu ni jadi nombor besar. Sebab itu kita gunakan darab 60. Kita gunakan operasi darab untuk menjadikan nombor itu besar. Seterusnya, 60 minit jadi 1. Okey, nombor besar jadi nombor kecil. Sebab itu kita gunakan operasi bahagi. Baik murid-murid, sekarang kita selesaikan soalan nombor 1A, iaitu tukar jam kepada minit. 5/6 jam ini kita kena tukar kepada minit. Cikgu dah tulis dekat sini. Okey, 5/6 jam ini kena tukar kepada minit, beri jawapan dalam minit. Okey, kita rujuk balik perkara asas yang cikgu suruh ingat tadi. Okey, untuk selesaikan soalan ni, kamu kena ingat balik perkara-perkara asas ini. Okey, 5/6 jam ini tada pun dekat sini. Okey, bila tada dekat sini, kamu tengok dekat sini. Jam nak tukar kepada minit. 5/6 jam ni nak tukar kepada minit. Jam tukar kepada minit, kena darab dengan 60. Jadi 5/6 darab dengan 60. Okey, pecahan wajar darab dengan nombor bulat. Okey, bila ada nombor bulat, kita bubuh per dengan 1. Okey, kamu boleh potong nombor secara bersilang. Okey, dari sini ke sini boleh potong, sini ke sini boleh potong, atas dan bawah boleh potong, tapi kiri kanan tak boleh potong. Atas dan atas tak boleh potong. Okey, bawah dan bawah tak boleh potong. Okey, ingat, untuk potong nombor bersilang je boleh. Bersilang dan atas bawah. Okey, sekarang kita lihat nombor 6 dengan 60. Okey, 6 dan 60 ini ada dalam sifir 6. Tengok dekat sini. 1 kali 6, 6. 10 kali 6, 60. Okey, 1 kali 6, 6. Sini ada 6 kan? Jadi, kamu potong 6 ini. Berapa kali 6? 6. 1 kali 6, 6. Jadi, tulis 1 dekat sini. Okey, seterusnya, potong 60. 10 kali 6, 60. Berapa kali 6, 60? 10 kali 6, 60. Jadi, dah potong 60, tulis 10. Sekarang, 5 kali 10, 50. 1 kali 1, per dengan 1. Okey, sebarang nombor per dengan 1 dapat balik pengangkanya. Okey, pengangka adalah 50 bahagi dengan 1. Kamu tulis balik pengangka ni. Tulis pengangka je 50.
jam tukar kepada minit. Jadi, tulis sini minit. Jadi, 5/6 jam ni kalau tukar kepada minit, kita dapat 50 minit. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan 1B, iaitu 1/5 jam kena tukar kepada minit. Okey, cikgu dah tulis dekat sini. 1/5 jam kena tukar kepada minit. Tiap kali kita selesaikan soalan-soalan macam ini, kita kena rujuk balik perkara asas ini. Okey, mesti kena ingat balik perkara asas ini. Jadi, 1/5 jam ni tak ada pun dekat sini. Okey, jam nak tukar kepada minit. Jam kepada minit darab dengan 60. Jadi, 1/5 jam ni kena darab dengan 60. Tulis 1/5 darab 60. Sama dengan. Okey, pecahan darab dengan nombor bulat. Nombor bulat mesti per dengan 1. Okey, sekarang kita cuba masukkan ataupun potong nombor. Okey. 5 dan 60 ni ada dalam sifir 5. 1 kali 5, 5. 12 kali 5, 60. Jadi, berapa kali 5 dapat 5? 1 kali 5, 5. Ambil 1 ni. Okey, potong 5, tulis 1. Berapa kali 5, 60? 12 kali 5, 60. Jadi, potong 60, tulis 12. Jadi, 1 kali 12, 12 per dengan 1 kali 1, 1. Okey, per dengan 1. Jadi, kita tulis pengangka je sebagai jawapan. 12 minit. Jadi, 1/5 jam ni kalau tukar kepada minit, kita dapat jawapan 12 minit. Baik, sekarang kita lihat soalan 1C pula. Okey, 1C pun kena tukar kepada minit. Sekarang kita selesaikan soalan 1C. Okey, 8 1/2 jam kena tukar kepada minit. Okey, kita rujuk balik perkara asas tadi. Okey, 1 jam sama dengan 60 minit. 1/2 jam sama dengan 30 minit. Jadi dekat nombor bercampur ni ada 1/2. Okey, bila ada perkara asas ni dekat sini, kamu buat satu peta dulu dekat sini. Okey, nombor bercampur ini kita pecah kepada dua bahagian. Kamu keluarkan 8 dulu. 8 jam. Tambah 1/2 jam. Okey. 1/2 jam ni kita dah tahu dah. Okey, sama dengan 30 minit. Jadi, ikut ini tulis 30 minit. Okey, tambah. Okey, 8 jam ni kita tak tahu. Okey, 8 jam ni tak ada pun dekat sini. Jadi, jam nak tukar kepada minit kena darab dengan 60. Jadi, kita buat secara asing. 8 ini kena darab dengan 60. Jadi, 8 darab 60. Buat dalam bentuk lazim. 60 kali 8. Okey, sifar kali 8. Sifar. 6 kali 8. 48. Jadi, ambil ni tulis dekat sini. 480 minit. Okey. 1/2 jam ataupun setengah jam sama dengan 30 minit. 8 jam kita darab dengan 60 dapat 480 minit. Sekarang kita kena tambah yang ni. 480 tambah 30. Jadi sifar tambah sifar. Sifar. 8 tambah 3, 11. Jadi 1 pergi atas. 1 tambah 4, 5. Jadi jawapan terakhir adalah 510 minit. Jadi apabila
8 1/2 jam ni kita tukar kepada minit, kita dapat 510 minit. 510 minit. Baik, sekarang kita lihat soalan nombor 2 pula. Gambar rajah di bawah menunjukkan pergerakan jarum minit. Jarum minit adalah jarum yang panjang. Jarum yang pendek adalah jarum jam. Okey, lengkapkan. Jadi, cikgu dah lukis gambar-gambar ini dekat sini. Okey, kamu kena lengkapkan yang ini. Okey, jarum yang dimaksudkan jarum minit adalah jarum yang panjang ini. Okey, jarum yang pendek ini kita panggil jarum jam. Okey, sebelum itu. Okey, dekat jam ini, setiap nombor ini mewakili jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sampailah 12 jam. Nombor-nombor ini juga mewakili minit. 1 ni sama dengan 5. Jadi kamu kena tahu sifir 5. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Jadi 3 ni sama dengan 15. 4 ni sama dengan 20. Jadi kita tulis 1 ni sama dengan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Okey, sekarang tengok dekat jarum minit ni. Jarum minit ni menunjukkan nombor 6. Okey, nombor 6 ni adalah 30 minit. Jadi kamu kena tulis 30 minit. Okey, jadi 30 minit ni sama dengan berapa jam? Tengok dekat sini ada pecahan. Awal-awal lagi cikgu dah suruh hafal perkara asas ni kan. 30 minit sama dengan 1/2 jam. Jadi dekat sini adalah 1/2 jam. Okey, selain itu tengok dekat tempat lorek ini. Okey, tempat lorek ini adalah setengah bahagian daripada 1. Setengah bermaksud 1/2. Okey, jadi sini adalah 1/2 jam. Jadi 1/2 jam sama dengan 30 minit. Seterusnya, B. Okey, jarum yang panjang menunjukkan nombor 3. Okey, 3 ni 15 minit. Jadi tulis 15 minit. Okey, 15 minit juga sama dengan 1/4 jam. Okey, 1/4 jam sama dengan 15 minit. 15 minit juga sama dengan 1/4 jam. Jadi, sini tulis 1/4. Tengok dekat tempat lorek. Sini ada satu bahagian. Okey, kalau kita pecahkan gambar ini kepada 4 bahagian. Okey, bahagian ini kita panggil 1/4. Okey, contohnya. Satu bulat. Kita pecah 4. Okey, bahagian yang berlorek ini kita panggil 1/4. Sebab ada 4 bahagian. Okey, satu bahagian lorek. 1/4 suku. 1/4 atau suku. Jadi sini adalah suku bahagian. Okey, suku jam ataupun 1/4 jam sama dengan 15 minit. Yang seterusnya C. Okey, C ni jarum minit ni menunjukkan nombor 9. Okey, jadi 9 ni adalah 45 minit. Okey, tulis dekat sini 45 minit. Jadi 45 minit ini sama dengan 3/4 jam. Tulis dekat sini. Kenapa 3/4 jam? Tengok dekat bahagian berlorek ini. Okey. Bahagian berlorek ini macam ni kan? Satu bahagian, dua bahagian, tiga bahagian. Jadi ada 4 bahagian. Per dengan 4 atas 3. Sebab ada 3 bahagian berlorek. 3/4 ataupun 3 suku. Okay, jadi yang ini kita panggil 3/4 jam ataupun 3 suku jam sama dengan 45 minit. Jadi kamu kena hafal juga perkara asas ini. Kalau kamu dah hafal perkara asas ini, senang untuk menjawab soalan-soalan macam ini. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan nombor 3 pula. Kira dan nyatakan jawapan dalam jam. Okey, soalan dalam hari, kita kena tukar kepada jam. Jadi sebelum itu,
kamu kena tahu satu perkara. Okey, sekarang kita nak tukar hari kepada jam kan? Satu hari ada berapa jam? Ingat, setengah hari ada 12 jam. Okey, satu hari ada 24 jam. Jadi, hari tukar kepada jam. Okey, tengok dekat sini. 1 jadi 24. Nombor 1 ni nombor kecil jadi nombor besar. Okey, bila nombor kecil nak jadi nombor besar, kamu kena gunakan operasi darab. Okey, darab dengan 24. Hari nak tukar kepada jam, darab dengan 24. Jam tukar kepada hari, bahagi dengan 24. Sebab 24 ni nak jadi balik nombor kecil, iaitu 24 nak jadi 1. Okey, tadi hari nak jadi jam, nombor kecil jadi nombor besar, kita darab. Nombor besar nak tukar jadi nombor kecil, kita kena bahagi. Jadi, untuk tajuk ini, murid-murid kena ingat perkara asas ini. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan nombor 3A. 1/4 hari kena tukar kepada jam. Soalan kita adalah, kira dan nyatakan jawapan dalam jam. Sekarang kita selesaikan soalan ini. Okey. 1/4 hari tukar kepada jam. Kita lihat balik perkara asas yang ini. Okey, 1 hari sama dengan 24 jam. Okey, 1/4 hari ini nak tukar kepada jam. Hari tukar kepada jam kena darab dengan 24. Jadi 1/4 ini kena darab dengan 24 sebab hari nak tukar kepada jam. Tengok dekat sini anak panah ni. Okey, hari nak jadi jam. Jadi darab dengan 24. Tulis 1/4 darab 24. Okey, pecahan darab dengan nombor bulat. Nombor bulat mesti per dengan 1. Okey, kamu boleh potong secara bersilang. Tengok dekat 4 dan 24 ini. Okey, dua-dua nombor ini ada dalam sifir 4. Tengok dekat sini, 1 kali 4, 4. 6 kali 4, 24. Okey, 4 ni ada dekat sini. Okey, berapa kali 4 dapat 4? Jadi, 1 kali 4, 4. Potong 4 ini, tulis 1. Seterusnya, 6 kali 4, 24. Berapa kali 4, 24? 6. 6 kali 4, 24. Jadi, potong 24, tulis 6. Nombor atas, darab dengan nombor atas. 1 kali 6, 6. Per dengan 1 kali 1, 1. Okey? Per dengan 1, jadi kamu tulis 6 saja. 6. Okey, hari nak tukar jadi jam. Okey, tulis jam dekat sini. Jadi, 1/4 hari adalah 6 jam. Baik, sekarang kita lihat soalan 3B pula. 1/2 hari kena tukar kepada jam. Jadi, sini ada nombor bercampur. Kamu boleh pecahkan nombor bercampur ini kepada dua bahagian. Iaitu, nombor bulat 2 ni keluarkan, tulis 2 hari. Tambah, keluarkan yang ini pula. 1/2 hari. Okey, 2 hari ini kena tukar kepada jam. 1/2 hari ini kena tukar kepada jam. Jadi, hari nak tukar kepada jam. Hari nak tukar kepada jam kena darab dengan 24. Jadi, 2 hari ini tukar kepada jam. 2 kali 24. Jadi, 24 kali 2. 4 kali 2, 8. 2 kali 2, 4. Jadi, hari dah tukar jadi jam. Sini dapat 48 jam. Tulis 48 jam. Okey, ikut tambah. Okey,
Okey, setengah hari ni separuh daripada 24 jam. Okey, kalau separuh daripada 24 jam adalah 12 jam. Okey, satu hari ada 24 jam. Separuh daripada 24 jam adalah 12 jam. Jadi, kamu tambah yang ni dengan yang ini. 48 jam tambah 12 jam. Okey. 8 tambah 2, 10. Sini pergi 1. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 1, 6. Jadi jawapannya adalah 60 jam. Ingat, satu hari ada 24 jam. Setengah hari. Setengah hari ataupun 1/2 hari sama dengan 12 jam. Baik, sekarang kita lihat soalan C pula. 6 3/8 hari kena tukar kepada jam. Jadi sama macam tadi, pecah kepada dua bahagian. Sini 6 hari tambah 3/8 hari. Okey, hari tukar kepada jam, yang ini pun tukar kepada jam. Jadi, kita tengok balik perkara asas itu. Hari tukar kepada jam, darab dengan 24. Jadi, 6 ni kena kali dengan 24. 3/8 pun kena kali dengan 24. Ditulis dekat sini. 6 kali 24. 24 kali 6. 4 kali 6, 24. 2 pergi atas. 2 kali 6, 12. 12 tambah 2, 14. Jadi sini dapat 144 jam. Tambah. Okey, 3/8 hari ni kita tak tahu berapa jam. Kalau satu hari, kita tahu 24 jam. Setengah hari, kita tahu 12 jam. Jadi, 3/8 hari ini kita tak tahu. Jadi, hari nak tukar kepada jam. Hari tukar kepada jam. Darab dengan 24. Jadi, 3/8 ini darab dengan 24. Okey, tengok dekat sini. 8, 24 ni. Okey, sebelum itu, nombor bulat ni kena per dengan 1. Okey, 8 dengan 24. Dalam sifir 8 ada. 8 ini 1 kali 8, 8. 1 kali 8, 8. Ambil 1 ni. Potong 8, tulis 1. 3 kali 8, 24. Ambil 3 ni. Okey, potong 24 ni. Tulis 3. Jadi, 3 kali 3, 9. Per dengan 1 kali 1, 1. Dapat 9. Jadi, sini 9 jam. Jadi, kamu tambah 144 tambah 9. Okey, 4 tambah 9, 13. Okey, 1 tambah 4, 5. Okey, 1 tambah 4, 5. 1 ni turun. 153. Jadi, dapat jawapan 153 jam. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan nombor 4. Okey, kamu kena tukar tahun kepada bulan. Yang ni pun tahun kepada bulan. Jadi, kamu kena tahu beberapa perkara asas. Jadi, yang pertama adalah 1 tahun ada 12 bulan. Okey, tahun
tukar kepada bulan. Tengok dekat sini. 1 jadi 12. Nombor kecil jadi nombor besar. Jadi sini kena darab dengan 12. Tahun tukar kepada bulan, darab 12. Bulan tukar kepada tahun. 12 jadi 1. Nombor besar jadi kecil. Jadi bahagi dengan 12. Okey, seterusnya setengah tahun. Ada 6 bulan. Okey, ini adalah perkara asas murid-murid kena tahu. Baik, sekarang baru kita selesaikan soalan 4A. Okey, 2/3 tahun kena tukar kepada bulan. Kita tengok balik perkara asas itu sebelum kita selesaikan soalan ini. Okey, 2/3 tahun tukar kepada bulan. Tahun tukar kepada bulan kena darab dengan 12. Jadi 2/3 ni kena darab dengan 12. Tulis. 2/3 darab 12. Okey, nombor bulat ni per dengan 1. 3 dan 12 ini ada dalam sifir 3. Okey. Berapa kali 3 dapat 3? 1 kali 3, 3. Jadi, ambil 1 ni. Potong 3, tulis 1. Berapa kali 3, 12? 4 kali 3, 12. Potong 12, tulis 4. Jadi, 2 kali 4, 8. Per dengan 1 kali 1, 1. 8 per 1, tulis 8. Jadi jawapannya 8 bulan. Baik, sekarang kita lihat 4B pula. 1/3/4 tahun tukar kepada bulan. Nombor bercampur ini kita pecah kepada 2 bahagian. Satu ni tulis 1 tahun tambah yang ini 3/4 tahun sama dengan 1 tahun. Okey, 1 tahun ada 12 bulan. Tulis dekat sini. 12 bulan. Tambah 3/4 tahun. Okey, tahun nak tukar kepada bulan kena darab dengan 12. Jadi 3/4 ni kena darab dengan 12. Okey, tulis asing. 3/4 darab 12. Okey, nombor bulat ni mesti kena per dengan 1. Okey, 4 dengan 12 ini ada dalam sifir 4. Okey, 4 dengan 12 ni ada dalam sifir 4. 1 kali 4, 4. Jadi ambil 1 ni. Potong 4, tulis 1. 3 kali 4, 12. Potong 12, tulis 3. 3 kali 3, 9. Per dengan 1 kali 1, 1. Jadi, dapat 9. Tulis 9 ni dekat sini. 9 bulan. Okey, 12 kena tambah dengan 9. 2 tambah 9, 11. Sini 1. Sini 1. 1 tambah 1, 2. Jadi jawapannya adalah 21 bulan. 21 bulan. Baik, sekarang kita lihat soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 ini, soalan A dan B ni satu tajuk, iaitu dekad dan tahun. Seterusnya C dan D ni satu tajuk, iaitu abad dan dekad. Okey, E dan F ni satu tajuk, iaitu abad dan tahun. Sekarang kita selesaikan dulu soalan A dan B. Jadi sebelum itu murid-murid kena tahu beberapa perkara asas. Okey. Satu dekad
sama dengan 10 tahun. Okey, jadi 1 jadi 10. Jadi daripada dekad kita nak tukar kepada tahun, kena darab dengan 10. Jadi dekad tukar kepada tahun darab dengan 10. Okey, tahun tukar kepada dekad bahagi dengan 10. Seterusnya, setengah ataupun 1/2 dekad sama dengan 5 tahun, iaitu setengah daripada 10 tahun. Sekarang baru kita selesaikan soalan 5A, iaitu satu per dua dekad tukar kepada tahun. Jadi tadi cikgu dah tunjuk dah perkara asas itu. Okey, 1/2 dekad itu sama dengan 5 tahun, iaitu separuh daripada 10 tahun. 1 dekad sama dengan 10 tahun, 1/2 dekad sama dengan 5 tahun. Jadi jawapan untuk 5A adalah 5 tahun. Baik, sekarang kita lihat soalan 5B pula. Okey, 2/4/5 dekad tukar kepada tahun. Kita tengok balik nota tadi. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Dekad nak tukar kepada tahun, kena darab dengan 10. Jadi, 2/4/5 dekad ini nak tukar kepada tahun, mesti kena darab dengan 10. Jadi, pertama sekali, keluarkan dulu 2. Tulis 2 dekad. Tambah 4/5 dekad. Okey. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Sini 2 dekad sama dengan 20 tahun. Kalau 3 dekad sama dengan 30 tahun, 4 dekad sama dengan 40 tahun. Macam itu. Jadi, sekarang 2 dekad sama dengan 20 tahun. Yang ini tulis 20 tahun. Tambah, okey. 4/5 dekad ini nak tukar kepada tahun, kena darab dengan 10. Jadi, tulis secara asing. 4/5 darab 10. Okey. Nombor bulat ni per dengan 1. 5 dan 10 ni ada dalam sifir 5. Tengok dekat sini. Ada 5 dan 10. 1 kali 5, 5. Berapa kali 5, 5? 1 kali 5, 5. Jadi ambil 1 ni. Potong 5, tulis 1. 2 kali 5, 10. Jadi ambil 2 ni. Potong 10, tulis 2. 4 kali 2, 8. Per dengan 1 kali 1, 1. Kita dapat 8. Jadi 8 ni tulis dekat sini. 8 tahun. Okey, sekarang kena tambah yang ni. 20 tambah 8. Sifar tambah 8. 8. 2 ni turun dekat sini. Jadi jawapannya adalah 28 tahun. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan 5C dan D. Sebelum selesaikan soalan-soalan ni, kita kena tahu beberapa perkara asas. Okey, kita nak tukar abad kepada dekad kan? Jadi 1 abad sama dengan 10 dekad. Jadi abad nak tukar kepada dekad, darab dengan 10. Dekad tukar kepada abad, bahagi dengan 10.
Jadi, yang seterusnya setengah abad. Sama dengan 5 dekad. Murid-murid kena tahu perkara asas ini. Sekarang kita selesaikan soalan 5C. Soalan 5C adalah 9/10 abad tukar kepada dekad. Jadi abad tukar kepada dekad kena darab dengan 10. Jadi 9/10 ni kena darab dengan 10 untuk dapatkan jawapan dalam dekad. Tulis 9/10 darab dengan 10. Okey, nombor bulat ni per dengan 1. Okey. 10 dan 10 ni ada dalam sifir 10. 1 kali 10, 10. Berapa kali 10? 10. 1 kali 10, 10. Jadi potong 10 ni dengan 10 ni, tulis 1, 1. 9 kali 1 ataupun 1 kali 9, 9 per dengan 1 kali 1, 1. Dapat 9. 9 dekad. Tulis 9 dekad. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan 5D pula. Okey. 8 1/5 abad tukar kepada dekad. Ingat, abad tukar kepada dekad. Okey, darab dengan 10. Sebelum itu, pecahkan dulu nombor bercampur ini. Pecahkan nombor bulat dan pecahan. 8 ni jadi 8 abad tambah 1/5 abad. Okey, tengok dekat sini. 1 abad sama dengan 10 dekad. 2 abad sama dengan 20 dekad. 3 abad sama dengan 30 dekad. Sekarang 8 abad sama dengan 80 dekad. Tulis 80 dekad. Okay, tulis tambah. Sekarang 1/5 ni kita buat secara asing. Tulis 1/5. Okey. 1/5 abad. Abad nak tukar kepada dekad, kena darab dengan 10. Jadi 1/5 ni kena darab dengan 10. Tulis darab 10. Okey, nombor bulat per dengan 1. Sifir 5. 5 dan 10 ni ada dalam sifir 5. Jadi 1 kali 5, 5. Ambil 1 ni. Potong 5, tulis 1. 2 kali 5, 10. Ambil 2 ni. Potong 10, tulis 2. 1 kali 2, 2. 1 kali 1 per dengan 1. Dapat 2. Jadi jawapan dekat sini adalah 2 dekad. Okey, sekarang 80 kena tambah dengan 2. Sifar tambah 2, 2, 8 ni turun. Kita dapat jawapan 82 dekad. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan 5E dan F. 5E dan F ni adalah pertukaran antara abad dan tahun. Jadi kita kena tahu beberapa perkara asas. 1 abad sama dengan 100 tahun. Okey, jadi abad tukar kepada tahun. Okey, 1 jadi 100, jadi sini darab dengan 100. Abad tukar kepada tahun kena darab dengan 100. Tahun tukar kepada abad. 100 jadi 1. Bahagi dengan 100. Seterusnya, setengah abad sama dengan
tahun, iaitu setengah daripada 100 tahun. Sekarang baru kita selesaikan soalan nombor 5E dan F. Baik, sekarang kita selesaikan soalan 5E. Okey, sini ada nombor bercampur iaitu 6 1/4 abad tukar kepada tahun. Jadi pecahkan dulu nombor bercampur ini kepada nombor bulat dan pecahan wajar. Okey, tulis 6 abad tambah 1/4 abad. Okey, tengok balik nota tadi. 1 abad sama dengan 100 tahun. Okey, 2 abad sama dengan 200 tahun. 3 abad sama dengan 300 tahun. Jadi, 6 abad sama dengan 600 tahun. Tulis 600 tahun. Tambah. Okey, 1/4 abad. Okey, abad nak tukar kepada tahun kena darab dengan 100. Jadi tulis dekat sini 1/4 darab 100 per dengan 1. Okey, tengok dekat sini. 4. Okey, kalau tutup ni, sini adalah 10. Okey, jadi dekat sifar ni, kamu buat satu petak. Okey, jangan tengok lagi sifar ni. Kita tengok 4 dan 10 aja. Okey, dekat 100 ni kita tengok 10 aja. Jangan tengok lagi sifar ni. Okey, 4 dan 10 ni ada dalam sifir 2. Tengok dekat sini. 4 dan 10. Berapa kali 2 dapat 4? 2 kali 2, 4. Jadi potong 4 ini, tulis 2. Okey, berapa kali 2 dapat 10? 5 kali 2 dapat 10. Jadi potong 10 ni, tulis 5. Sifar ni, tulis dekat atas. Okey, sekarang 1 kali 50, 50. Per dengan 2 kali 1, 2. Dapat 50 per 2. Okey, yang ni kita kena tukar kepada ayat matematik bahagi. 50 bahagi 2. Kita bahagi sebab tanda per ini adalah bahagi. Okey, buat dalam bentuk lazim. 50 bahagi 2. Jadi 2 kali 2 dapat 4. Tolak. 5 tolak 4 dapat 1. Turunkan sifar. Jadi 5 kali 2, 10. Tolak. Okey, sifar tolak sifar, sifar. 1 tolak 1, sifar. Dapat 25. Tulis dekat sini. 25 tahun. Sekarang 600 ini kena tambah dengan 25. Okey, sifar tambah 5, 5. Sini 2, sini 6. Kita dapat jawapan 625 tahun. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan F pula. 32 1/10 abad tukar kepada tahun. Jadi pecahkan dulu pecahan ini kepada nombor bulat dan pecahan wajar. Yang ini jadi 32 abad tambah dengan 1/10 abad. Okey, kita tengok balik nota tadi. 1 abad 100 tahun, iaitu 1 belakang ada 2 sifar. Kalau 2 abad, 2 sifar, iaitu 2 abad sama dengan 200 tahun. Okey. Contohnya 1 abad sama dengan 100 tahun. Okey, 2 abad 2 belakang 2 sifar, iaitu 200 tahun. Seterusnya 3 abad 3 belakang ada 2 sifar, 300 tahun. Sekarang 32 abad.
32 abad. Tulis 32, belakang 2 sifar, iaitu 3200 tahun. Jadi, sini adalah 3200 tahun. Okey, tulis tambah dulu. 1/10 abad. Okey, abad tukar kepada tahun kena darab dengan 100. Jadi tulis secara asing 1/10 darab 100. Yang ini per dengan 1. Okey, kalau tutup sifar ni 10 dengan 10. Okey, kita abaikan dulu sifar ni. Kita jangan tengok lagi sifar ni. Okey, 10 dengan 10 ni sifir 10. 1 kali 10, 10. Jadi, berapa kali 10? 10. 1 kali 10, 10. Potong 10 ni, tulis 1. Potong 10 ni, tulis 1. Sifar ni, tulis dekat atas. Jadi, 10. Sekarang, 1 kali 10, 10. Per dengan 1 kali 1, 1. Dapat 10. Jadi, sini adalah 10 tahun. Okey, sekarang tambah 3200 tahun tambah dengan 10 tahun. 3200 tambah 10. Sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah 1, 1. Sini 2, 3. Kita dapat jawapan 3210 tahun. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan nombor 6 pula. Okey, soalan nombor 6 ini merangkumi semua soalan yang kita belajar tadi. Kita dah belajar soalan nombor 1 sampai 5 kan? Untuk menjawab soalan nombor 6 ini, murid-murid kena tengok balik soalan nombor 1 sampai 5. Murid-murid kena ingat balik semua perkara asas yang cikgu ajar tadi. Okey, cikgu dah bagi nota tadi kan? Murid-murid kena ingat balik semua perkara itu. Jadi, cikgu dah tulis dekat sini. Semua perkara itu. Okey, semua perkara asas itu cikgu dah tulis dekat sini. Kalau boleh, murid-murid salin yang ini dekat mana-mana. Murid-murid buat catatan dekat mana-mana. Lepas tu tolong hafal perkara ini. Okey, kalau murid-murid dah hafal perkara ini, senang untuk menjawab soalan-soalan macam ini. Sekarang kita cuba jawab soalan nombor 6 ini. Okey, cikgu dah tulis dekat sini. Okey, kita tengok dulu soalan A. 1/4 jam ini kena tukar kepada minit. Okey, kita tengok balik nota tadi. Okey, 1/4 jam. 1/4 jam sama dengan 25 minit. Kalau murid-murid dah ingat, senang untuk tulis dekat sini. Terus boleh tulis, iaitu 25 minit. Seterusnya, 92/3 hari tukar kepada jam. Jadi, hari tukar kepada jam kena darab dengan 24. Jadi 92/3 ini kena darab dengan 24 untuk dapatkan jawapan dalam jam. Sekarang kita selesaikan soalan ni. 92/3 hari. Nak tukar kepada jam. Hari tukar kepada jam, darab dengan 24. Tulis darab 24. Okey, kita pecahkan kepada dua bahagian. Yang ini 9 hari tambah yang ini 2/3 hari. Okey, sekarang 9 ni kena kali dengan 24. 2/3 ni kena kali dengan 24. Jadi, kita selesaikan dekat sini. 24 kali 9. 4 kali 9, 36. Jadi, 6 sini, 3 sini. 2 kali 9, 18. 18 tambah 3, 21. Jadi, 9 hari sama dengan 216 jam. Tambah 2/3 ni kena darab dengan 24. 2/3 darab 24. Jadi yang ini kena per dengan 1.
Kita tengok sifir 3. Okey, 3 dan 24 ni ada dalam sifir 3. 1 kali 3, 3. Jadi, potong 3 ni, tulis 1. 8 kali 3, 24. Potong 24, tulis 8. Jadi sekarang, 2 kali 8, 16. Per dengan 1 kali 1, 1. Dapat 16. Jadi 16 ni tulis dekat sini. 16 jam. Kita kena tambah yang ni. 216 tambah 16. 6 tambah 6, 12. 1 pi atas. 1 tambah 1 tambah 1, 1, 2, 3. 2 dekat sini. Dapat 232 jam. Jadi, jawapan dekat sini adalah 232 jam. 92 per 3 hari, kalau tukar kepada jam, dapat 232 jam. Seterusnya, kita tengok yang ini pula. 10, 1 per 2 tahun, tukar kepada bulan. Jadi, kita tengok yang ni. Okay, tahun tukar kepada bulan, kena darab dengan 12. Jadi, sekarang kita ambil nombor ini, kita selesaikan sekarang. Okey, 10, 1 per 2 tahun, kena tukar kepada bulan. Ingat, tahun tukar kepada bulan, kena darab dengan 12. Sebelum itu, kita pecahkan yang ini kepada 2 bahagian. Yang ini jadi 10 tahun. Tambah 1 per 2 tahun. Okey, sekarang tengok dekat sini, 10 tahun. Sekarang 10 ni kena darab dengan 12. 10 darab 12. Okey. Sebarang nombor kali dengan 10, kita tak perlu pun buat bentuk lazim. Kita tulis 12. Sifar dekat belakang. Jadi sini dapat 120 bulan tambah, okey, setengah tahun sama dengan 6 bulan. Jadi tulis sini 6 bulan. Okey, kita tambah yang ni 120 tambah 6. Sifar tambah 6, 6. Sini 2, sini 1. Dapat 126 bulan. Jadi, dekat sini adalah 126 bulan. Baik murid-murid, sekarang kita lihat soalan B pula. 1 per 10 dekad tukar kepada tahun. Jadi, kita tengok balik yang ni. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Dekad tukar kepada tahun, kena darab dengan 10. Jadi, 1 per 10 ni kena darab dengan 10. Jadi, kita selesaikan soalan ni sekarang. Okey, 1 per 10 dekad tukar kepada tahun. Dekad tukar kepada tahun kena darab dengan 10. 1 per 10 darab 10. Jadi yang ini per dengan 1. Sifir 10. Tengok dekat sini. Dah 10. 1 kali 10, 10. Jadi ambil 1 ni. Potong yang ni, potong yang ni. 1, 1. 1 kali 1, 1 per dengan 1 kali 1 dapat 1. Jadi jawapannya 1. 1 per 10 dekad sama dengan
1 tahun. Jadi jawapan dekat sini adalah 1 tahun. Okey, sekarang kita lihat yang ini pula. Okey, 3/5 abad tukar kepada dekad. Jadi kita tengok yang ni. Abad tukar kepada dekad, darab dengan 10. Jadi yang ini kena darab dengan 10. 3/5 abad tukar kepada dekad. Jadi tulis. Yang ini tulis 7 abad. Bayang ni nombor bercampur kan, kita kena pecah 2. Tulis 3/5 abad. Okey. 1 abad sama dengan 10 dekad. Jadi 7 abad sama dengan 70 dekad. Yang ni 7 abad sama dengan 70 dekad tambah, okey, 3/5 abad nak tukar kepada dekad, abad tukar kepada dekad, darab dengan 10. Jadi yang ini darab dengan 10. 3/5 darab 10 per dengan 1. Jadi 5 dan 10 ni ada dalam sifir 5. Okey, 5, 10 ni ada dekat sini, sifir 5. 1 kali 5, 5. Potong, tulis 1. 2 kali 5, 10. Potong, tulis 2. Jadi 3 kali 2, 6. Per dengan 1 kali 1, 1. Dapat 6. Jadi 6 dekad. Okey, tambah 70 dengan 6. Sifar tambah 6, 6. 7 dekat sini. Jadi jawapan dekat sini adalah 76 dekad. 7 3/5 abad ini kalau tukar kepada dekad, kita dapat jawapan 76 dekad. Sekarang kita lihat soalan yang terakhir. 13 4/5 abad. Okey, 13 4/5 abad ini tukar kepada tahun. Jadi abad tukar kepada tahun kena darab dengan 100. Jadi yang ini kena darab dengan 100. Sekarang kita selesaikan yang ini pula. (13 4/5 abad kepada tahun). Jadi pecah kepada dua bahagian. Sini 13 abad tambah 4/5 abad. Okey, tengok dekat sini. 1 abad sama dengan 100 tahun, 2 abad sama dengan 200 tahun. Sekarang 13 abad sama dengan 1300 tahun. Yang ni jadi 1300 tahun. Tambah, okey, 4/5 abad ni kena tukar kepada tahun. Abad tukar kepada tahun darab dengan 100. Jadi 4/5 ni kena darab dengan 100. 4/5 darab 100. Jadi nombor bulat ni per dengan 1. Tutup yang ni ada 5 dan 10. Buat satu petak. Okey, kita tengok 5 dan 10 je. Jadi sifir 5. Okey, 5 dan 10 ada dekat sini. 1 kali 5,
5. Jadi potong yang ni tulis 1. 2 kali 5, 10. Potong yang ni tulis 2. Sifar ni dekat atas. Jadi sekarang 4 kali 20. Tulis 20 kali 4. Sifar kali 4 sifar. 2 kali 4 ataupun 4 kali 2. 4 kali 2, 8. Sini dapat 80. Per dengan 1 kali 1, 1. Dapat 80. Jadi sini adalah 80 tahun. Kita tambah yang ni. 1300 tambah 80. Jadi sifar tambah sifar, sifar, sifar tambah 8, 8, sini 3, sini 1. Dapat 1380. Jadi jawapan dekat sini adalah 1380 tahun. 13/4/5 abad ini kalau tukar kepada tahun dapat 1380 tahun. Jadi murid-murid, untuk lebih senang, murid-murid mesti kena hafal yang ini. Nak tak nak, mesti kena hafal yang ini. Kalau dah hafal, dah ingat yang ni, senang untuk jawab soalan-soalan macam ini. Baik murid-murid, sekiranya murid-murid faham apa yang cikgu ajar dalam video ini, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ni, murid-murid boleh klik like. Kalau murid-murid tak suka video ni, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.